Buku dibuka di tengah taman, mata tercari-cari sesuatu, ilmu ditimba tanpa kena zaman, membaca membuka minda yang baru. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Nama saya Elis Hazeli Seliping. Saya merupakan pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ketibas, kod sekolah YEA 7301. Bersama saya, bicara buku tahun 2025 yang bertajuk Cikgu Murni. Buku ini ditulis oleh Hafsah Madiah yang bertajuk Cikgu Murni, Biar Miskin Harta, Jangan Miskin Jiwa pada tahun 2020. Setelah 4 tahun bekerja sebagai jurutera, beliau berhenti untuk membesarkan anak di rumah sendiri. Dari rumah, beliau memulakan bisnes dan menjadi guru bisnes kepada rakannya. Puan Hafsah sangat meminati bidang penulisan sejak di bangku sekolah lagi. Oleh itu, beliau berjinak-jinak menulis cerpen kerana mempunyai banyak masa terluang sejak bekerja sendiri di rumahnya. Buku ini terdiri daripada 13 bab yang sangat memberi motivasi dan semangat kepada pelajar. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya ingin berkongsi beberapa nilai murni yang diambil daripada buku ini. Buku Cikgu Murni mengisahkan tentang seorang guru bernama Cikgu Murni yang mempunyai dedikasi tinggi dalam mendidik pelajarnya. Apa yang membezakan Cikgu Murni dengan guru-guru lain dalam cerita ini ialah kemampuannya untuk memberi perhatian yang lebih mendalam kepada pelajarnya. Tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam perkembangan sosial dan emosi mereka. Ini memberi pengajaran bahawa seorang guru bukan saja sekadar mengajar, tetapi juga perlu menjadi pembimbing dan pembina karakter di sekolah mereka. Salah satu nilai murni yang sangat jelas dalam buku ini ialah kasih sayang. Cikgu Murni sentiasa menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada pelajarnya. Misalnya, dalam salah satu bab, Cikgu Murni menunjukkan perhatian khusus kepada seorang pelajar bernama Azizah yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran kerana masalah keluarga. Cikgu Murni tidak hanya memberikan tunjuk ajar akademik, tetapi juga mendengar masalah Azizah dengan penuh perhatian dan memberi sokongan moral yang sangat diperlukan. Ini mengajar kita bahawa seorang pendidik perlu mengenali dan memahami masalah yang dihadapi oleh pelajarnya, bukan hanya menilai mereka berdasarkan pencapaian akademik semata-mata. Kasih sayang yang ditunjukkan Cikgu Murni itu bukan hanya sekadar untuk membimbing pelajarnya berjaya dalam pelajaran, tetapi lebih daripada itu. Ia membantu membina hubungan yang erat dan penuh kepercayaan antara guru dan pelajar. Hal ini sangat penting kerana pelajar yang merasa dihargai dan disayangi lebih cenderung untuk memberi usaha yang terbaik dalam belajar. Sebagai contoh, apabila Cikgu Murni melihat potensi pada Azizah, dia tidak hanya mengajar dengan cara biasa, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih mesra dan penuh empati untuk membantu Azizah mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapinya. Selain kasih sayang, buku ini juga menekankan nilai kejujuran dan tanggungjawab. Sebagai contoh, Cikgu Murni mengajar pelajarnya untuk tidak takut menghadapi kesalahan dan belajar daripadanya. Dalam satu bab, Cikgu Murni meminta pelajarnya untuk menceritakan kesilapan mereka dan bagaimana mereka dapat memperbaikinya. Ini bukan hanya membantu pelajar belajar tentang subjek yang diajar, tetapi juga tentang bagaimana menjadi individu yang bertanggungjawab terhadap tindakan mereka sendiri. Cikgu Murni tidak hanya mahu pelajar berjaya dalam peperiksaan, tetapi juga dalam kehidupan mereka. Nilai tanggungjawab pula ditonjolkan dalam pelbagai situasi di dalam cerita ini. Cikgu Murni adalah seorang guru yang sangat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, walaupun dia berhadapan dengan banyak cabaran dan tekanan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, dia tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap pelajar. Dalam satu bab, Cikgu Murni terpaksa mengorbankan masa rehatnya untuk membantu seorang pelajar yang menghadapi masalah belajar. Tindakan ini menunjukkan betapa seorang guru yang bertanggungjawab akan sentiasa mencari jalan untuk membantu pelajarnya walaupun dalam keadaan yang sukar. Selain nilai-nilai murni, buku ini juga memberi pengajaran yang sangat berharga. Salah satu pengajaran yang sangat jelas ialah tentang hubungan yang penuh dengan hormat antara guru dan pelajar. Cikgu Murni selalu berusaha untuk memahami pelajarnya dan memberi mereka peluang untuk berkembang mengikut kemampuan masing-masing. Beliau tidak memaksa pelajar untuk menjadi pelajar lain, tetapi memberi ruang kepada mereka dan menunjukkan bakat dan potensi mereka sendiri.
Ini mengingatkan kita bahawa setiap individu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri dan sebagai pendidik, kita perlu memberi sokongan untuk mereka berkembang dengan cara mereka sendiri. Buku ini sangat disesuai untuk dibaca oleh semua orang, bukan hanya guru-guru dan pelajar, tetapi juga oleh ibu bapa dan masyarakat umum. Ia memberi kita pengajaran yang sangat penting tentang bagaimana menjadi seorang individu yang lebih baik, bertanggungjawab dan berempati terhadap orang lain. Akhir kata, Cikgu Muni adalah sebuah karya yang penuh dengan pengajaran dan nilai murni. Buku ini memberi kita banyak hikmah tentang kehidupan, pendidikan, dan hubungan manusia. Saya berharap agar buku ini dapat memberi inspirasi kepada semua pembaca untuk menjadi individu yang lebih baik dan memberi impak positif dalam kehidupan orang lain. Sekian saja daripada saya, Elisa Zali Seliping. Terima kasih.